Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Zaidi bin Roman dan pada kali ini kumpulan kami akan mempersembahkan idea-idea dan sumbangan dalam memastikan bidang kesusasteraan terus kekal relevan dalam kalangan masyarakat Malaysia. Menurut Nur Hayati Abdul Rahman, kesusasteraan ialah manifestasi daripada gerak jiwa manusia yang lahir dalam medium bahasa. Kesusasteraan merupakan getar sukma dan cerminan jiwa penulis. Secara khususnya pula, kesusasteraan ialah ciptaan seni yang disampaikan melalui bahasa yang indah dalam bentuk prosa maupun puisi. Manakala menurut Muhammad Haji Saleh pula, sastra itu khususnya puisi memberikan cahaya kepada kegelapan, membijaksanakan dan memperlihatkan kekuatan sastra bagi merangsang pembaca berfikir akan tentang dirinya dan persekitarannya. Sastra menjadi wahana dalam menyemarakkan semangat kebangsaan, digunakan bagi menanam semangat patriotik, jati diri bangsa, malah memperdalam cinta terhadap tanah air. Sebagai seorang graduan dalam bidang kesusasteraan, untuk memberikan sumbangan bagi memastikan bidang ini terus relevan dalam kalangan masyarakat Malaysia, saya perhalusi sumbangan itu daripada sudut politik. Umum mengetahui bahawa politik dan kesusasteraan adalah dua perkara yang berbeza. Namun, jika kita mampu melihat between the lines, kita boleh nampak bahawa terdapatnya kaitan antara kedua-dua buah bidang ini. Kesusasteraan diguna pakai bagi menyampaikan perasaan dan pemikiran kepada para pembaca, manakala politik pula sering dikaitkan dengan soal kenegaraan, kekuasaan, perjuangan, kepimpinan, pilihan raya dan sebagainya yang berdiri di atas fakta-fakta yang lengkap. Saya berpendapat bahawa tidak dinafikan lagi terdapatnya perbezaan di antara politik dan kesusasteraan. Walau bagaimanapun, bila difikir sejenak, tidak pula bermaksud bahawa di antara kesusasteraan dan politik itu tidak wujud langsung akan pertalian. Golongan sastrawan selalunya akan menjadikan orang-orang politik sebagai visual ataupun gambaran dalam membentuk idea-idea di dalam penulisan mereka, di mana orang-orang politik pula biasanya sekadar menganggap bahawa orang-orang sastra sebagai manusia awang-awangan yang penuh dengan imajinasi metafora, tidak boleh lari daripada bayangan dunia tanpa batasan. Saya memetik kata-kata yang pernah diutarakan oleh Allahyarham sastrawan negara Usman Awang. Tidak ada yang tidak politik dalam kehidupan manusia, termasuklah seni. Dalam bidang seni, sastra paling langsung tertancap ke tengah-tengah jantung politik. Dari zaman Tun Sri Lanang ke zaman Syed Sheikh Al-Hadi, tiba ke zaman Rahim Kajai, sampai kepada zaman Zakbar, menjelang pula kepada asas 50. Disebabkan para penulis adalah manusia, makanya kesusasteraan dan politik itu sangat berkait rapat. Sekarang, isu politik merupakan isu yang terpaling mendapat perhatian golongan penulis. Keadaan ini wujud dek kerana perubahan yang dialami dalam tamadun manusia. Di dalam era siapa lambat dia ketinggalan ini, manusia sering berlumba-lumba mengejar nombor satu, dan disitulah wujudnya fenomena politik. Fenomena ini selari dengan perkembangan karya-karya moden yang tidak sekadar lahir daripada imajinasi semata-mata, bahkan tetapi karya-karya yang mengikut pemikiran dan ideologi. Karya yang mempunyai gagasan berhubung dengan masyarakat, ekoran penindasan terhadap rakyat kelas bawahan.
Dan pada akhirnya, para sastrawan dan ahli politik mempunyai peranan masing-masing dalam membangunkan pemikiran dan kehidupan masyarakat. Titik persamaan yang dapat saya simpulkan adalah kesusasteraan dan politik kedua-duanya lahir daripada pergerakan manusia. Baik karya-karya sastra maupun politik, ia tidak akan dapat lari daripada penilaian individu juga masyarakat. Maksud saya di sini ialah untuk mengekalkan kerelevanan kesusasteraan itu sendiri, dunia politik juga seharusnya diangkat selari, sejajar, agar dunia kesusasteraan tidak pupus begitu sahaja dan akan terus berdiri megah sehingga ke akhir waktu. Saya akhiri bahagian saya dengan kata-kata oleh Hashim Ismail, iaitu dunia sastra itu ialah dunia gerakan penulis yang menyangkut hal ideologi dan idealisme. Oleh itu, mesti dihubung kaitkan dengan gerakan intelektual, gerakan massa dan penyedar bangsa. Terima kasih Daun Keladi. Sehingga jumpa di lain hari. Saya Nur Amira binti Samsudin, nombor matrik saya C18A0202. Berdasarkan soalan yang diberikan, sebagai seorang graduan dalam bidang kesusasteraan, bagaimanakah anda boleh memberikan sumbangan untuk memastikan bidang ini terus relevan dalam kalangan masyarakat? Saya akan menjelaskan dari aspek agama. Agama membawa maksud sesuatu kepercayaan seseorang secara fitrahnya sebagai seorang manusia tentang Tuhan yang mencipta mereka. Hal ini menjelaskan bahawa manusia percaya kepada Tuhan dan sifat-sifat kekuasaannya serta penerimaan ajaran dan perintahnya. Harun Daud ada menyatakan bahawa tujuan kesusasteraan adalah untuk mendidik dan membantu manusia ke arah pencapaian ilmu yang menyelamatkan, bukan untuk membentuk makna spekulatif. Sesebuah karya sastra atau karya seni dalam Islam adalah alat atau bantuan dan bukannya pengakhiran realiti itu sendiri. Sementara menurut Syahnun Ahmad, bersastra dalam Islam haruslah bertonggakkan kepada Islam, iaitu sama seperti beribadah kepada Allah. Sebagai seorang graduan dalam bidang kesusasteraan, sumbangan yang mampu saya berikan dalam aspek agama ialah dengan memastikan sastra terus relevan dalam masyarakat, ialah dengan menghasilkan teks-teks sastra Islam. Sastra Islam kebiasaannya akan menempatkan fokus kisah-kisah strategik sebagai kelemahan, nafsu kebinatangan dan kerendahan manusia. Sedangkan dalam pandangan hidup Islam yang ditekankan adalah konsep ustawun hasanah, iaitu teladan, menjadi insan yang baik dan mencontohi kehidupan Rasulullah SAW. Sastra Islam bukan hanya sekadar berkarya untuk menghasilkan kesenian yang indah, kata-kata yang mengagumkan, tetapi mereka jauh lebih besar daripada itu. Mereka berkarya atas dasar iman kepada Allah dengan tujuan dari karya yang mereka hasilkan dapat menjadikan dirinya dekat kepada Allah, dan orang yang membaca karya-karya tersebut dapat menjadi orang yang lebih baik dan merubah ke arah kebaikan. Penganut agama Islam di Malaysia ialah golongan majoriti dan mendapat perhatian dari semua lapisan masyarakat tanpa mengira kaum. Sebagai contoh, dengan menghasilkan puisi, cerpen, pantun, novel dan sebagainya dengan berpandukan kepada tema agama, penghasilan teks sastra Islam mampu memberi manfaat kepada semua lapisan masyarakat dalam mendidik mereka secara tidak langsung. Hal ini dapat menyuntik perasaan fitrah mereka sebagai seorang manusia untuk kembali kepada Tuhan. Namun begitu, saya juga akan lebih berhati-hati dalam berkarya sastra Islam supaya tidak bercanggah dengan ajaran agama.
Dengan penghasilan teks sastra Islam, saya dapat mendedahkan kepada masyarakat untuk menghargai kehidupan, mengajak manusia menilai diri dan sentiasa melakukan menghormati sesama manusia serta mengarah mereka ke arah kebaikan untuk memancarkan nilai-nilai kehidupan Islam. Selain itu, sastra harus menentang apa jua bentuk kezaliman dan kebatilan, bersikap adil dengan meletakkan sesuatu di tempatnya dan menghormati semua manusia. Menurut Syauqi Taif, adab bersastra adalah karya yang dapat membentuk ke arah kesempurnaan manusia yang di dalamnya terkandung ciri estetika dan kebenaran. Dalam Islam, sastra haruslah mendorong hasrat masyarakat untuk menjadi pembaca yang baik. Masyarakatlah yang menjadi sasaran utama dalam pemahaman kesastraan. Jadi, sastra Islam lebih mengarah ke arah pembentukan jiwa. Akhir kata, dalam aspek agama, saya petik kata-kata Syekh Qutb 1984, sastra Islami bukan sahaja membicarakan mengenai Islam semata-mata, bahkan apa sahaja penceritaan yang terbit daripada jiwa yang dipenuhi dengan gelojak perasaan keislaman. Sastra itu sebagai sebuah lampu suluh dalam bidang sastra. Ia bertindak sebagai penyaring dan pendorong ke arah penulisan sastra yang lebih mampan dan mampu mendidik generasi dan masyarakat pada masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Adila binti Abdul Halim bernombor matrik C18A0210. Seterusnya saya akan mengulas serba sedikit tentang sumbangan yang dapat diberikan oleh seorang graduan dalam bidang kesusastraan melalui aspek pendidikan. Menurut Kamus Dewan, pendidikan adalah membawa maksud perihal kepada mendidik. Selain daripada itu, pendidikan juga adalah ilmu yang merujuk kepada ilmu didik, ilmu mendidik, didikan, latihan dan juga ajaran. Sastra pula adalah salah satu medium yang mana digunakan untuk memberi didikan kepada masyarakat sekeliling melalui karya-karya yang dihasilkan. Dapat juga dilihat dalam karya yang telah dihasilkan oleh para karyawan terdahulu yang mana cerpen, pantun, sajak, syair dan lain-lain mempunyai nilai moral, pengajaran dan nasihat yang diselitkan lebih-lebih lagi dalam sastra kanak-kanak. Sastra untuk kalangan kanak-kanak mestilah diterapkan perkara yang baik-baik agar pemahaman jiwa dan perkembangan emosi kanak-kanak dapat berlaku dengan baik. Sebagai seorang graduan dalam bidang kesusastraan, salah satu cara yang dapat dilakukan bagi memastikan bidang sastra ini terus relevan dalam kalangan masyarakat adalah dengan menerapkan sastra dalam pendidikan sekolah, tidak kira sama ada sekolah menengah ataupun sekolah rendah. Ini dapat dilakukan sekiranya seorang graduan memilih untuk menceburkan diri dalam kerjaya sebagai seorang pendidik. Dalam sektor pendidikan di sekolah, sastra boleh dijadikan sebagai satu media dalam pengajaran dan pembelajaran tata bahasa. Dengan ini, ianya dapat membantu pelajar lebih mahir dalam pembacaan dan penulisan serta dapat menguasai istilah-istilah sastra dengan lebih awal. Pelajar juga dapat belajar menggunakan atau memanipulasi bahasa dengan baik. Ini dapat melahirkan pelajar yang lebih cekap dalam penggunaan bahasa dan dapat memberikan nilai tambah kepada pelajar sebelum melangkah ke alam universiti. Seorang graduan dalam bidang kesusastraan juga dapat menghasilkan karya-karya sastra yang dapat digunakan dalam pendidikan di sekolah. Contohnya seperti pantun, puisi, syair dan juga cerpen yang digunakan dalam novel Komsas yang digunakan oleh pelajar-pelajar di pendidikan menengah. Karya-karya tersebut dapat memberikan pendedahan yang awal kepada para pelajar tentang sastra dan juga dapat menimbulkan minat pelajar terhadap bidang sastra.
sistem pendidikan masa kini yang mana lebih mementingkan sains dan teknologi menyebabkan kurangnya minat belajar terhadap sastra. Oleh itu, penghasilan karya-karya ini perlu untuk menarik minat belajar untuk mendalami bidang sastra. Penghasilan karya-karya tersebut juga lebih menarik sekiranya diterapkan perkara-perkara yang menarik minat pelajar masa kini namun masih bersesuaian dengan skop pendidikan di sekolah. Karya-karya yang dihasilkan tersebut bukan sahaja hanya dapat memberikan manfaat kepada pelajar sekolah sahaja, malah ianya juga dapat memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat sekiranya masyarakat berminat mempelajari bidang kesusastraan ini. Seterusnya, penghasilan karya-karya sastra juga dapat dihasilkan kepada masyarakat umum yang mana ianya bertujuan untuk mendidik masyarakat melalui karya-karya tersebut. Karya-karya yang dihasilkan adalah perlu mempunyai nilai dan pengajaran serta memberi impak yang baik kepada masyarakat. Contohnya seperti novel karya Siti Rosmizah yang berjudul 7 Hari Mencintaiku, yang mana banyak memberikan pengajaran tentang kehidupan berkeluarga. Selain daripada novel tersebut bertujuan untuk mengisi masa lapang dan minat membaca. Namun begitu, penghasilan karya perlu diteliti dengan baik agar ianya dapat dihasilkan mengikut trend semasa dan dapat menarik minat masyarakat. Karya yang dihasilkan juga perlu mengikut peredaran dan perkembangan teknologi supaya karya sastra sentiasa relevan dengan keadaan semasa. Dengan adanya teknologi, didikan melalui sastra dapat diberikan kepada masyarakat tanpa mengira masa dan juga tempat. Serta ianya juga dapat menarik minat anak-anak muda yang lebih tertarik kepada teknologi agar sastra dapat terus dijadikan sebagai medium ataupun alat untuk menyampaikan didikan kepada masyarakat dan juga generasi yang akan datang. Sekian, terima kasih. Baiklah, seterusnya saya akan bercakap mengenai kesusastraan dan juga teknologi. Tapi sebelum itu perlu kita fahami terlebih dahulu situasi yang membelungi bidang kesusastraan apabila cuba dikaitkan dengan dunia teknologi, dan apakah sumbangan yang boleh saya berikan bagi mengekalkan kerelevanan bidang kesusastraan pada hari ini. Baiklah, situasi yang pertama yang melibatkan kesusastraan adalah sebuah kajian yang dikeluarkan oleh Tengku Intan Maliana di Fakulti Pengajian Bahasa di Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau mengatakan bahawa jumlah penuntut yang cuba untuk melibatkan diri dalam program yang ditawarkan di fakulti tersebut semakin berkurang dari tahun ke tahun. Hal ini kerana mereka lebih cenderung untuk menceburi program-program yang lebih profesional seperti program seni bina dan juga teknologi maklumat. Dan kajian ini memberi gambaran bahawa bidang kesusastraan itu sendiri sudah semakin berkurang individu yang mempunyai minat untuk mempelajari ataupun mendalaminya. Itu yang pertama. Isu yang kedua pula adalah mengenai stereotip ataupun stigma yang dinyatakan oleh Rohaya Mat Ali 2018 dalam kajiannya yang berjudul Sastra dalam Media Digital. Antara stigma ataupun stereotip yang dikenakan kepada bidang kesusastraan ini adalah sastra itu tiada nilai komersial dan tidak mampu untuk bersaing dengan bidang-bidang lain di luar sana. Mereka mengatakan bahawa kesusastraan ini tidak mampu untuk menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Tapi perkara itu telah ditangkis oleh Rohaya Mat Ali di dalam kajiannya. Saya akan bercakap dalam konteks perfilman lah. Jika kita lihat terlampau banyak filem-filem yang mengambil inisiatif untuk mengadaptasi beberapa karya kesusastraan di luar sana. Jadi saya telah pecahkan kepada dua kategori.
di mana adaptasi yang dijalankan secara terus atau sekadar mengambil inspirasi daripada karya kesusastraan yang ada pada hari ini. Jadi jika bercakap mengenai adaptasi filem yang diambil secara terus, kita boleh lihat kepada filem Hikayat Merung Mahawangsa, hikayat filem Puteri Gunung Ledang, dan juga Legenda Badang yang telah diterbitkan ataupun ditayangkan pada tahun 1969. Itu adalah karya kesusastraan yang telah diadaptasi menjadi filem secara terus. Jika bercakap mengenai inspirasi sahaja, sebahagian sahaja yang diambil, kita boleh lihat seperti filem Upin dan Ipin, Keris Yang Tunggal yang ditayangkan pada tahun 2019, animasi Awang Kenet, animasi pada zaman dahulu. Jadi di situ kita lihat filem-filem yang ataupun drama-drama animasi yang telah mengadaptasi karya-karya kesusastraan ini sekaligus memecahkan stigma atau stereotip yang mengatakan sastra itu tiada nilai komersial. Kerana filem-filem ataupun animasi-animasi yang saya nyatakan sebentar tadi telah berjaya meraih jutaan ringgit dan sudah semestinya menyumbang kepada ekonomi kreatif negara secara khususnya. Jadi jika bercakap mengenai apa yang boleh saya sumbangkan, secara realistiknya saya tidak mampulah untuk menghasilkan filem-filem ataupun drama-drama animasi kerana saya bukanlah seorang pelajar daripada latar belakang perfilman dan sebagainya. Saya hanyalah seorang pelajar kesusastraan warisan, dan apa yang boleh saya lakukan untuk mengekalkan kerelevanan kesusastraan ini, saya melihat baliklah pengalaman ataupun kebolehan saya sendiri. Pada Jun 2021, saya telah menyertai sebuah bengkel penulisan skrip yang diasaskan oleh Finas. Jadi sepanjang bengkel itu kami telah diajar cara untuk menulis skrip, dan saya mengambil pendekatan untuk mengadaptasi satu karya kesusastraan bagi dijadikan sebagai drama ataupun filem pendek. Jadi di sini saya boleh katakan bahawa sumbangan yang saya boleh berikan adalah menghasilkan beberapa skrip ataupun membuat kajian bagi menukarkan karya-karya kesusastraan ke dalam bentuk filem, drama ataupun animasi kanak-kanak. Dan saya sendiri sudah menyediakan satu proposal di mana saya proposal drama, skrip drama, di mana saya memilih karya sastrawan negara Abdullah Hussein yang berjudul Masuk ke Dalam Cahaya untuk ditukarkan ke dalam bentuk telefilm ataupun filem pendek yang boleh akan ditayangkan di televisyen. Jadi itu adalah antara perkara yang boleh saya lakukan untuk memastikan kesusastraan dan teknologi itu bergerak seiringan. Dan seperti yang telah saya nyatakan sebentar tadi, beberapa filem ataupun filem animasi yang memilih untuk mengadaptasi karya-karya kesusastraan di luar sana telah memberi gambaran bahawa sastra dan teknologi itu sudah lama berintegrasi, dan sekaligus memecahkan stereotip ataupun stigma yang mengatakan sastra itu tidak mampu bersaing. Dan bercakap mengenai keupayaan saya untuk memastikan sastra itu kekal relevan, yang paling utama sekali apa yang saya boleh buat adalah menghasilkan beberapa skrip drama berdasarkan kepada kemampuan diri saya untuk dijadikan sebagai filem ataupun drama bersiri televisyen bagi ditayangkan kepada umum. Itu adalah perkara yang boleh saya lakukan sebagai seorang graduan kesusastraan bagi mengekalkan kerelevanan sastra itu sendiri. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Kunur Asminda binti Ku Muhammad Syahabuddin bernombor matrik C18A0089. Baiklah, jika sebentar tadi teman-teman seperjuangan saya sudah menjelaskan sumbangan masing-masing sebagai seorang graduan
kesusastraan terhadap aspek politik, agama, pendidikan dan juga teknologi. Kini saya akan menerangkan pula sumbangan yang dikira mampu untuk saya laksanakan bagi memastikan bidang ini kekal relevan dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Justeru itu, saya akan menerangkan sumbangan yang dapat saya lakukan dari aspek sosial. Sastra dan masyarakat amatlah dekat. Hal ini dikatakan sedemikian kerana sastra merupakan seismograf kehidupan. Perkara ini turut disokong oleh Usman Awang dengan kenyataannya yang berbunyi sastra meliputi semua aspek kehidupan manusia secara meluas. Dari sini, saya dapat memahami bahawa sesebuah karya sastra itu merupakan gambaran sebenar tentang kehidupan masyarakat di sekeliling kita. Oleh itu, bagi memastikan bidang ini kekal relevan di mata masyarakat kita, saya dapat memberi sumbangan dari segi menghasilkan karya-karya sastra berilmiah yang lebih urban dan kontemporari yang mampu memberi manfaat kepada sosial masyarakat. Hal ini kerana sepanjang mengikuti program pengajian dalam bidang ini, saya sudah didedahkan dengan mendalam berkaitan dengan teknik-teknik penulisan kreatif yang mampu untuk menarik minat khalayak pembaca. Jadi, tidak salah sekiranya saya menghasilkan bahan-bahan bacaan seperti cerpen, cerita rakyat, puisi, pantun dan sebagainya dengan memasukkan elemen-elemen urban seperti penceritaan yang menjurus kepada kehidupan masyarakat moden di luar maupun dalam negara bagi memenuhi ruang lingkup dunia kesusastraan tanah air. Pada pandangan saya, sentuhan moden sedemikian dilihat mampu untuk mendekati masyarakat kita kerana mereka yang hidup dengan dunia yang serba canggih ini juga menginginkan sebuah karya yang seiring dengan peredaran masa. Karya-karya yang dihasilkan ini boleh disiarkan menerusi kheratan akhbar, media sosial, syarikat penerbitan atau apa-apa sahaja platform yang membolehkan karya saya sampai kepada sosial dan juga masyarakat. Menerusi penghasilan karya-karya yang lebih urban dan kontemporari ini, saya yakin masyarakat kita akan tetap melihat bidang kesusastraan ini sebagai sebuah bidang yang masih relevan untuk dibangunkan kerana ia merupakan sebuah medium bagi mereka mendapatkan bahan-bahan bacaan buat mengisi ruang lapang dan juga menambah sedikit pengetahuan yang baharu. Suka untuk saya akhiri pembentangan ini dengan serangkap pantun yang berbunyi, ke pasar tamu membeli halia, beli bersama semangkuk laksa. Orang berilmu sangatlah mulia, dikasihi orang setiap masa. Sekian sampai di sini sahaja daripada saya dan rakan-rakan. Assalamualaikum dan terima kasih.